Sebab itu sepakat ulama hanya 2 kubur sahaja yang diyakini kubur Nabi. Yang pertama iaitulah kubur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Dan yang kedua iaitulah kubur Nabi Daniel di Iraq. Dalam masa pemerintahan Saidina Umar, apabila dibuka Iraq, para sahabat bertemu dengan tempat yang dinyatakan oleh Rasulullah dan mengebumikan jenazah Nabi Daniel alaihi salam. Lalu dikebumikan, dan sebelum dikebumikan, Rasulullah pernah menyebut kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha supaya jenazah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak disembahyangkan secara berjemaah. Tidak disembahyangkan secara berjemaah. Yang mula-mula menyembahyangkan jenazah Nabi keluarga Nabi. Dan kemudian di kalangan para sahabat yang dekat bergilir-gilir kerana rumah Nabi kecil. Katanya Abu Bakar, rumah Nabi memuatkan untuk 4 orang tetamu saja. Sekali datang 4 orang saja boleh masuk, kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah, amma ba'd. Saudara-saudara muslimin dan muslimat yang dikasihi dan dirahmati Allah, mari kita memuji dan bersyukur kepada Allah. Dan kita tidak lupa mengucapkan salam dan selawat kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita beroleh rahmat dan berkat daripada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Taala, وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنقلب عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ. Surah Ali Imran ayat 144. Maksudnya, dan tidaklah Muhammad itu melainkan dia hanya seorang Rasul. Berlalu sebelum daripadanya beberapa Rasul yang ramai. Adakah dengan sebab dia terbunuh ataupun dia mati, kamu berpaling tumit kamu daripada mengikuti ajarannya? Maka barang siapa yang berpaling, tiadalah memberi mudarat sedikit pun kepada Allah. Dan Allah sentiasa memberikan balasan yang baik kepada orang yang bersyukur, yakni orang yang tetap teguh dengan apa yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. 12 Rabiul Awal, kebiasaan orang membaca menceritakan tentang Maulidun Nabi, iaitulah hari lahir Nabi. Tetapi tak ramai yang tahu ataupun ingat bahawa 12 Rabiul Awal juga adalah tarikh wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Secara ringkas pada malam ini kita bicarakan sedikit hari dan saat kewafatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, yakni pada hari Selasa, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam menghantar jenazah seorang Ansar ke perkuburan Baqi. Bila balik, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengadu kepada Aisyah, wa ra'sah, wahai Aisyah,
beratnya, sakitnya kepala aku. Lalu Aisyah radhiyallahu anha menenangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika Aisyah berada di sisi Nabi, Nabi sallallahu alaihi wasallam memaki berkenaan dengan orang Yahudi. Bagaimana mereka ini bersikap jahat terhadap orang Islam. Dan setengah ulama mengatakan sakitnya Nabi mati itu di antaranya kerana racun yang diletakkan dalam makanan dan diberikan kepada Nabi selepas daripada peperangan Khaybar, iaitulah pada tahun yang ke-7 Hijrah. Kesannya dirasai oleh Nabi dan dirasai ketika hampir wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beberapa hari kemudian tubuh Nabi mula memanas. Dan Nabi lebih banyak berada di rumahnya daripada Rasulullah keluar menemui sahabat-sahabat baginda. Sehingga pada hari Khamis, Nabi semakin lemah. Dan Nabi meminta izin kepada isteri-isterinya untuk berada di rumah Aisyah radhiyallahu anha kerana tidak mampu untuk mendatangi isteri-isterinya yang lain. Isteri Nabi SAW memperkenankan permintaan Nabi dan Nabi berada di rumah Aisyah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyatakan pada hari Khamis Rasulullah keluar kepada kami dalam keadaan kepalanya berikat. Yang ni berbalut. Kerana merasakan sangat sakit. Sehinggalah pada hari Sabtu, Nabi SAW sudah tidak keluar lagi. Nabi meminta Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu menggantikan baginda untuk bersembahyang menjadi imam. Ternyata diriwayatkan pada hari Sabtu ketika bertambah kuatnya sakit Nabi, para sahabat radhiyallahu anhu menunggu sebagaimana biasa. Nabi keluar daripada rumahnya untuk menjadi imam. Tiba-tiba Rasulullah SAW tidak keluar ketika hampir matahari naik. Rasulullah menyuruh Aisyah beritahu kepada bapanya Abu Bakar supaya menjadi imam. Katanya Aisyah, "Ya Rasulullah, innahu rajulun bakka." Sesungguhnya ayah aku ni seorang yang mudah menangis. Dia tak boleh jadi imam. Rasulullah kata, "Wahai Aisyah, suruhlah dia." Sehingga diberitahu kepada Abu Bakar dalam keadaan berat. Sayyidina Abu Bakar mengimamkan sembahyang, diikuti oleh para sahabat radhiyallahu anhu. Begitulah. Bahkan dikatakan pada hari Ahad Rasulullah tidak keluar langsung dan tidak menjenguk sahabat baginda. Hanya beberapa orang sahabat yang dekat sahaja yang diizinkan untuk masuk dan menziarahi Nabi. Sehinggalah pada pagi Isnin, ketika mana selepas daripada diazankan subuh, sementara Abu Bakar radhiyallahu anhu dan para sahabat menunggu Rasulullah, tiba-tiba Rasulullah menyelak pintu dan membalikkan tirai dan melihat sahabat dengan keadaan gembira. Lalu berkatalah sahabat, Rasulullah sudah mula membaik. Ini Rasulullah sudah mula boleh bangun dan menjenguk sahabatnya. Dan Rasulullah menyuruh Abu Bakar radhiyallahu anhu menjadi imam. Dan selepas daripada sembahyang subuh, Sayyidina Abu Bakar masuk menemui Rasulullah SAW dan melihat keadaan Rasulullah semakin membaik. Dan Sayyidina Abu Bakar meminta izin supaya untuk balik dan mengerjakan urusan hariannya. Rasulullah SAW
membenarkan Abu Bakar balik. Dan kebetulan rumah Abu Bakar agak jauh sedikit daripada masjid Nabi. Apabila masuk waktu duha, keluarga-keluarga dan waris Rasulullah yang dekat semuanya dihimpunkan. Diriwayatkan oleh Aisyah ketika mana datang Fatimah. Fatimah adalah anak kesayangan Rasulullah. Lenggok jalan Fatimah sama sebagaimana lenggok jalan Rasulullah. Daripada sisi dan daripada belakang. Apabila melihat putrinya datang, Rasulullah tersenyum. Dan Rasulullah memanggil supaya datang dekat kepadanya. Lalu kemudian mengisyaratkan supaya Fatimah mendekatkan wajahnya kepada Rasulullah. Rasulullah mencium dan berbisik sesuatu. Tiba-tiba Fatimah menangis. Fatimah menangis. Rasulullah memanggil lagi supaya mendekatkan telinganya kepada Rasulullah. Rasulullah membisikkan kali keduanya. Tiba-tiba Fatimah ketawa mendengar bisikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah, tidaklah sesuatu yang lebih aku cemburu kepada isteri-isteri Nabi dan orang lain melainkan keadaan itu, yakni keadaan Rasulullah dengan anaknya Fatimah. Dan aku tidak bertanyakan Fatimah kerana tidak mahu mengganggu akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian Rasulullah memandang kepada kedua cucunya Hasan dan Husain. Rasulullah mengucuk keduanya. Dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta supaya dia bersama dengan isteri-isterinya sahaja. Rasulullah mewasiatkan beberapa wasiat. Dan kemudian Rasulullah meminta supaya dipangku kepalanya oleh Aisyah radhiyallahu anha. Dan ketika mana Aisyah memangku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba Rasulullah mengisyaratkan dan kemudian Rasulullah pengsan. Rasulullah pengsan. Dan kemudian apabila tersedar, Rasulullah melihat kepada Aisyah. Rasulullah bertanya kepada Aisyah, "Hal lana min dananir?" Wahai Aisyah, adakah lagi harta yang masih ada? Lalu kata Aisyah, ada beberapa dirham. Ada lagi beberapa dirham. Kata Rasulullah, "Tasaddaq biha." Sedekahkan. Sedekahkan semuanya. Aku malu bertemu dengan Tuhanku dalam keadaan aku membawa harta. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semakin gering, semakin teruk. Dan Aisyah melihat pada ketika itu Rasulullah mengangkat tangannya dan mengholor jarinya ke atas. Lalu Rasulullah membaca doa, Allahumma ighfirli warhamni wa alhiqni bi rafiqil a'la wa alhiqni bi rafiqil a'la wa alhiqni bi rafiqil a'la. Tiba-tiba tangan Rasulullah jatuh. Maka mengetahuilah Aisyah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Telah pun wafat. Lalu bila mana terdengar bunyi tangisan, lalu beberapa orang datang. Di antara yang datang iaitulah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Melihat keadaan Rasulullah bersama dengan seorang sahabat lagi, Abdul Rahman bin Auf. Abdul Rahman mengatakan bila melihat jasad Rasulullah, lalu menyatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apabila mendengar kalimah itu, Umar menjadi marah. Dia kata, wahai Abdul Rahman, adakah kamu menyatakan bahawa Rasulullah telah wafat? Demi Allah, Rasulullah tidak wafat. Sesungguhnya dia pengsan
sebagaimana Musa telah pengsan. Lalu keduanya keluar di pintu rumah Rasulullah SAW. Lalu Abdul Rahman menyatakan kepada orang ramai bahawa Rasulullah wafat. Umar memarahi dengan suara yang keras. Umar menyatakan, barang siapa yang mengatakan Muhammad mati, nescaya aku akan pancung lehernya. Dan Umar mengelilingi sahabat, memarahi mereka yang menangisi dengan menyatakan Rasulullah tidak wafat, menyebabkan orang-orang munafik takut untuk mengada-ngadakan cerita yang tidak baik. Perkara ini disampaikan kepada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar yang mendapat berita tersebut segera datang ke masjid yang telah pun dipenuhi oleh para sahabat radhiyallahu anhu. Dan Sayyidina Umar masih mengelilingi sahabat dan menyatakan bahawa Rasulullah belum wafat. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu kemudian masuk melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian apabila dia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia pun menyatakan bi abi anta wa ummi, ammal mautatul ladzi kataballahu alaika faqad zuqtaha summa lan tusibaka ba'dahal mauti abada, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya demi ayah dan ibuku wahai Rasulullah, adapun kematian yang telah ditetapkan kepadamu, kamu telah merasainya, yakni melaluinya, dan kamu tidak akan melaluinya selama-lamanya sesudah daripada ini. Lalu Sayyidina Abu Bakar menutupi wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di luar masjid, orang masih dalam keadaan riuh dengan berita kewafatan Nabi. Dan Sayyidina Umar masih lagi memarahi sahabat-sahabat yang menangisi kematian Nabi. Lalu Sayyidina Abu Bakar berdiri di sisi pintu rumah Nabi dan berkata, "Ala rislika ya Umar." Berhenti kamu wahai Umar, cukup wahai Umar. Lalu Sayyidina Umar berucap, lalu Sayyidina Abu Bakar berucap dengan satu ucapan yang sangat masyhur, dicatatkan di dalam kitab-kitab sirah dan juga dalam riwayat yang banyak. Sayyidina Abu Bakar menyatakan ayyuhan nas, ayyuhan nas. Lalu para sahabat radhiyallahu anhum berkumpul dekat dengan Abu Bakar. Sayyidina Umar juga terdiam. Sayyidina Abu Bakar menyatakan ayyuhan nas, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat, wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut, faqra'u in syi'ta, wa ma Muhammadun illa rasulun qad qalat min qablihi ar-rusul, afa ain mata aw in qutilan qalabtum ala aqabikum, wa man yanqalib ala aqibayhi falan yadurra Allah syai'a wa sayajzillahu syakirin. Wahai manusia, barang siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad mati. Barang siapa yang menyembah Allah, Allah itu hidup dan tidak mati. Bacalah akan firman Allah jika kamu suka. Tidaklah Muhammad itu melainkan dia hanyalah seorang Rasul. Berlalu sebelum daripadanya Rasul-Rasul yang ramai. Adakah dengan sebab dia mati ataupun terbunuh, kamu berpaling daripada ajaran agamanya? Maka barang siapa yang berpaling, tidaklah memberi sedikit mudarat pun kepada Allah. Dan Allah sentiasa memberi balasan yang baik kepada orang yang bersyukur, yakni orang yang mahu tetap teguh di atas agamanya. Apabila mendengar ucapan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar terduduk lalu bercakap, "Wahai Abu Bakar,
Adakah ia ayat yang baru diturunkan kepadamu? Sehingga seolah-olah aku tidak mengetahui telah turunnya ayat itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu menangislah para sahabat radhiyallahu anhum bila mendengar akan perkara tersebut. Dalam keriuhan itu tiba-tiba datang seorang sahabat beritahu, "Wahai Abu Bakar, sesungguhnya orang-orang Ansar telah berhimpun di Saqifah Bani Sa'adah untuk membicarakan tentang pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pergilah sebelum tercetusnya fitnah yang lebih besar." Abu Bakar menoleh kepada Umar dan Abu Ubaidah Al-Jarrah radhiyallahu anhuma. Lalu berkata, "Marilah kamu berdua mengikut aku." Lalu Abu Bakar pergi ke Saqifah Bani Sa'adah. Saqifah Bani Sa'adah iaitulah, kalau ibarat kita hari ini, balai raya. Orang-orang Ansar, orang penduduk Madinah asal telah berhimpun di situ. Mereka membicarakan tentang pengganti Rasulullah. Mereka menyebut untuk melantik Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu, seorang pemimpin Ansar dan salah seorang sahabat yang sangat dikasihi oleh Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar datang bertemu dengan mereka, lalu bertanya kepada mereka, "Wa ma balukum?" Apa yang kamu perbincangkan? Lalu kata Sa'ad bin Ubadah, pemimpin mereka, "Wahai sahabat Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah pernah menyebut tidak sayogia bagi orang-orang beriman walaupun sebentar, melainkan mereka mesti mempunyai pemimpin. Kami khawatir, kami takut dengan sebab matinya pemimpin lalu diambil ataupun dijadikan fitnah oleh mereka yang memusuhi Islam. Lalu kami berharap supaya dengan apa yang kami lakukan ini, supaya Allah Ta'ala merahmati kami semua." Kata Sayyidina Abu Bakar, "Bukankah Rasulullah baru sahaja wafat?" Lalu kata Sa'ad bin Ubadah, "Benar. Kerana sebab itulah kami khawatir dan kami takut. Lalu kami bercadang untuk melantik Sa'ad bin Ubadah." Rasulullah SAW, Sayyidina Abu Bakar mengatakan, "Kenapa tidak dihimpunkan manusia?" Lalu katanya mereka, "Kami takut akan berlaku perbalahan di antara kita. Kerana masing-masing mahu menghendaki daripada pihak masing-masing. Sebab itu peristiwa yang berlaku ini menunjukkan bahawa bagaimana pentingnya politik di dalam Islam. Bagaimana pentingnya untuk melantik kepimpinan." Lalu katanya Abu Bakar radhiyallahu anhu, "Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-a'immatu min Quraisy." Pemimpin itu dari kalangan Quraisy. Kerana Quraisy adalah majoriti dan mempunyai kekuatan yang telah sekian lama. Dan lagi pula mereka adalah daripada keturunan Ibrahim alaihi salam yang diiktiraf kedudukannya. Rasulullah pernah menyebut al-a'immatu min Quraisy, pemimpin daripada Quraisy. Lalu pada ketika itu terdengar daripada keluarga Rasulullah mahu mencadangkan Sayyidina Ali. Di kalangan orang Ansar mahu mencadangkan Sa'ad bin Ubadah. Dan beberapa pihak lagi mahu mencadangkan dengan nama-nama yang lain. Lalu katanya Abu Bakar, apa yang diberitahu oleh Rasulullah, "Aku mencadangkan suatu cadangan kepada kamu. Al-a'immatu minna wa wuzara'u minkum." Apa pendapat kamu jika pemimpin di kalangan
di kalangan kami, yakni di kalangan orang Quraisy. Dan juga menteri-menteri yang kanan dari kalangan kamu, dari kalangan Ansar. Lalu mereka berkata, wafaqna, kami setuju. Kami setuju. Lalu kalau begitu, katanya Saidina Abu Bakar, aku cadangkan kepada kamu salah satu daripada dua orang ini. Lalu menunjuk kepada Saidina Umar radhiyallahu anhu. Pilihlah Umar. Kerana Nabi SAW pernah menyebut, "Lau kana nabiyya ba'di lakana Umar." Kalau lagi ada Nabi sesudah daripada aku. Yang ini tidak ada lagi Nabi sesudah daripada Nabi SAW. Tapi Nabi kata, kalau ada lagi Nabi, lakana Umar. Nabi itu adalah Umar. Atau kamu memilih yang seorang lagi, Abu Ubaidah Al-Jarrah. Kerana Nabi pernah menyebut tentangnya, inna likulli nabiyyin aminun wa aminun hazihil ummah Abu Ubaidah Amir Al-Jarrah. Setiap nabi-nabi itu ada seorang yang paling amanah sifatnya. Dan yang paling amanah di kalangan umat aku, iaitulah Abu Ubaidah Amir Al-Jarrah. Mendengar ucapan daripada Abu Bakar itu, katanya Umar, demi Allah kami tidak akan mendahului apa yang didahulukan oleh Rasulullah. Wahai Abu Bakar, Rasulullah memilihmu untuk berhijrah dan dia tidak memilih aku untuk melindunginya di dalam hijrah. Dia memilih kamu menjadi teman. Dan dia tidak menyuruh yang lain menggantikannya menjadi imam, melainkan dia menyuruh kepadamu, hulurkan tanganmu supaya dibai'ah. Lalu dengan berat hati Abu Bakar menghulurkan tangannya, lalu dibai'ah oleh Umar, diikuti oleh Abu Ubaidah Al-Jarrah, dan diikuti oleh pembesar-pembesar Ansar yang berada di Saqifah Bani Sa'adah. Selesailah urusan itu. Lalu diisytiharkan di dalam masjid. Diisytiharkan di dalam masjid. Lalu para sahabat radhiyallahu anhu membai'ah kepada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Lalu diuruskanlah penyelenggaraan, barulah diuruskan penyelenggaraan jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dikatakan bahawa urusan bai'ah itu memakan masa hampir sehari. Keesokan harinya, yakni hari Selasa, barulah diuruskan urusan jenazah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diuruskan oleh keluarga baginda yang terdekat. Abbas bapa saudara Nabi, Al-Fadl sepupu Nabi, dan beberapa orang yang lain termasuk daripada beberapa hamba Nabi SAW yang ditugaskan untuk menjuruskan air kepada tubuh Nabi SAW. Dan di sana berlaku perkara yang karamah ataupun mukjizat. Dikatakan air mandian jenazah Nabi SAW tidak mengalir, yakni tidak meresap, tidak mengalir. Dan perkara ini pernah disebut di dalam satu kisah menarik yang berlaku di Mesir ketika perhimpunan para ulama di Mesir. Suruh ulama-ulama datang ke Mesir membincangkan beberapa masalah yang berlaku dalam dunia hari ini. Dalam satu ruang, Syekh Asy-Sya'rawi rahimahullahu ta'ala bertanyakan kepada ulama-ulama sedunia yang hadir, ke manakah perginya air mandian jenazah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mendengar soalan yang pelik yang tidak pernah dikemukakan itu menyebabkan para ulama bercakap dan berbincang bersama mereka sendiri. Sehingga ada di kalangan mereka yang balik membuka kitab, mencari kalau ada riwayat ataupun perkara yang berkaitan dengan ke mana perginya air mandian jenazah Nabi SAW. Sehingga ada seorang ulama, dia membaca dan mengkaji kitab sehingga akhir malam dan berdoa kepada Allah supaya Allah Ta'ala menunjukkan kepadanya jawapan, kerana dia juga ingin mengetahuinya. Ketika dia membaca, apabila keletihan dia tertidur,
Dan di dalam tidurnya dia bermimpi bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan Rasulullah tersenyum. Lalu dia bertanya, "Ya Rasulullah, ke manakah perginya air mandian jenazahmu?" Rasulullah tersenyum sambil menunjukkan kepada seseorang. Lalu aku melihat ada seseorang yang membawa mandil, yakni satu pelita kecil. Lalu aku bertanyakan kepadanya. Lalu dia menjawab dengan jawapan yang sangat memuaskan hatiku. Dan aku kembali memandang kepada Rasulullah, tiba-tiba aku terjaga. Hari keesokannya, di dalam sidang itu, lalu dia berkata, "Sesungguhnya aku mengetahui satu jawapan. Di ketika aku mencari jawapannya, aku tertidur. Dan aku bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Lalu aku bertanyakan kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah menceritakan bahawa air mandian jenazahku diangkat ke langit. Lalu dijadikan di dalam titisan awan. Dan tidak jatuh titisan air di dalam awan ke muka bumi yang bercampur dengan air mandian jenazahku, melainkan didirikan padanya akan tempat manusia itu bersujud, yakni masjid-masjid dan surau-surau." Ini yang dimaksudkan. Lalu katanya Asy-Syaikh Sya'rawi, "Benarkah Rasulullah yang memberitahumu?" Lalu dia kata, "Tidak. Yang memberitahuku seorang lelaki yang memegang pelita kecil." Lalu Asy-Sya'rawi kata, "Tahukah kamu siapakah dia?" Dia kata, "Aku tidak tahu, kerana terlindung daripada kegelapan." Kata Asy-Sya'rawi, "Sesungguhnya sebelum daripada kamu datang, aku dahulu yang bertanyakan Rasulullah. Dan Rasulullah menunjukkan kepadamu ke arahku, dan akulah yang memberitahumu." Ini yang diceritakan. Dan kemudian apabila selesai mandian Rasulullah dan kemudian dikafankan Rasulullah, timbul khilaf di kalangan para sahabat. Di manakah hendak dikebumikan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nak ke bumi di mana? Nak letak di mana? Lalu kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut, tidaklah seorang nabi itu melainkan dikebumikan di tempat matinya." Yakni di tempat matinya. Lalu mendengarkan itu, para sahabat membongkar di tempat jasad Rasulullah wafat dan dikebumikan di situ. Katanya Abu Bakar lagi, mengingatkan peristiwa berkenaan dengan Nabi Daniel alaihi salam. Rasulullah pernah menyebut, "Saufa dufina Daniel." Nanti kelak kamu bertemu dengan Nabi Daniel, kebumikan Nabi Daniel. Sebab itu sepakat ulama hanya 2 kubur sahaja yang diyakini kubur Nabi. Yang pertama iaitulah kubur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Dan yang kedua iaitulah kubur Nabi Daniel di Iraq. Dalam masa pemerintahan Sayyidina Umar, apabila dibuka Iraq, para sahabat bertemu dengan tempat yang dinyatakan oleh Rasulullah dan mengebumikan jenazah Nabi Daniel alaihi salam. Lalu dikebumikan, dan sebelum dikebumikan, Rasulullah pernah menyebut kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha supaya jenazah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak disembahyangkan secara berjemaah. Tidak disembahyangkan secara berjemaah. Yang mula-mula menyembahyangkan jenazah Nabi, keluarga Nabi. Dan kemudian di kalangan para sahabat yang dekat bergilir-gilir kerana rumah Nabi kecil. Katanya Abu Bakar, rumah Nabi memuatkan untuk 4 orang tetamu saja. Sekali datang 4 orang saja boleh masuk, kecil. Dan hari wafatnya dibuka jendela ataupun dibuka langsir di antara ruang tamu dan bilik Rasulullah, memuatkan 10 orang.
sembahyang secara sendirian, yakni tidak berimam, bergile-gile 10 orang. Sehingga selesai jenazah Nabi disembahyangkan pada malam Selasa. Daripada selepas zuhur sehinggalah tengah malam, bergile-gile. Dan dikebumikan pada hari Selasa malamnya. Demikianlah disempurnakan akan jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam yang meninggalkan kepada kita dengan 1001 perkara tanggungjawab amanah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah tidak meninggalkan harta. Bahkan sebelum daripada wafatnya, Rasulullah menghadiahkan harta-hartanya kepada sahabat-sahabat. Bahkan masih lagi baju rantai milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tergadai di tangan seorang Yahudi. Rasulullah mengambil beberapa cupak daripada syair, daripada gandum. Ada setengah mengatakan barley. Dan baju besi itu, baju rantai itu ditebus oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Rasulullah tidak meninggalkan harta, tetapi meninggalkan wasiat yang besar kepada umat Islam. Taraktu fikum amrayni lan tadillu ba'di ma in tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnati. Aku tinggalkan kepada kamu 2 perkara yang jika kamu berpegang kepada keduanya, tidak akan lagi kamu sesat selama-lamanya. Iaitulah kitab Allah, yakni Al-Quran, dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni Al-Hadis. Maka demikianlah berakhirnya perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi contoh ikutan yang sangat baik. Siapa yang meninggalkan daripadanya akan tergelincir daripada jalannya. Maka sebab itu tidak sayugia kepada orang beriman menceraikan dengan sesuatu perkara yang diajarkan oleh Rasulullah daripada agama ini. Orang-orang Yahudi dan Nasrani bersumpah di dalam Al-Quran, lan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan reda sekali-kali orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani terhadap kamu, wahai Muhammad, dan kamu umat Muhammad, melainkan kamu menjadi seperti mereka, beragama mereka, ataupun setidak-tidaknya kamu liar daripada ajaran agama kamu dan cenderung mengikuti mereka. Inilah kehendak yang mereka kehendaki. Sebab itulah mereka menajakan kepada kita pada hari ini dengan teori-teori dan ideologi-ideologi yang sesat. Ideologi yang memisahkan daripada agama, sekularisme. Ideologi kebangsaan yang meniupkan perasaan perkauman, yang menafikan tentang ukhuwah persaudaraan Islam. Ideologi liberal yang mencampur adukkan dengan pemahaman yang lain daripada Islam. Yang meliarkan manusia, meliarkan umat Islam daripada Islam adalah sesuatu perkara yang sesat, perkara yang tidak betul. Kembalilah kepada Islam. Islam itu tidak dikaitkan, tidak diletakkan dengan yang lain. Al-Islamu huwal Islam. Islam itu Islam. Tidak ada Islam liberal, tidak ada Islam plural, tidak ada Islam Nasrani, tidak ada. Islam adalah Islam sebagaimana yang didatangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka demikianlah Aisyah radhiyallahu anha beberapa hari setelah kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam menziarahi Fatimah dan keluarganya. Di kesempatan itu Aisyah mengatakan, wahai Fatimah, apakah yang dibisikkan oleh bapamu, yakni Rasulullah, kepadamu sehingga aku tidak dapat mengingatkannya melainkan aku merasa cemburu? Fatimah mengatakan, ketika pertama kali bapaku berbisik kepadaku, yakni Rasulullah, memberitahu kepadaku bahawa saat kewafatannya telah terlalu hampir, telah dekat, menjadikan aku begitu sedih dan aku menangis mendengarnya. Adapun dia membisikkan kepadaku pada kedua kali, memberitahu kepadaku bahawa aku adalah perempuan ahli syurga.
Aku adalah perempuan ahli syurga. Dan memberitahuku bahawa akulah di kalangan keluarganya yang paling dekat dan paling hampir mengikutinya, yakni yang paling segera mati bertemu dengan bapaku, dengan kekasihku, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dinyatakan bahawa Fatimah radhiyallahu anha wafat setelah 6 bulan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini berlaku suatu peristiwa apabila Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dikatakan di kalangan sahabat yang lambat memberi bai'ah kepada Sayyidina Abu Bakar. Dan peristiwa ini dijadikan oleh golongan Syiah yang mengatakan bahawa Sayyidina Ali itu tidak setuju dengan pelantikan Sayyidina Abu Bakar. Ini adalah satu perkara yang tidak benar dan tidak betul. Sayyidina Ali adalah orang yang berjiwa hebat dan berjiwa besar. Dan dia tidak mahu untuk dilantik menjadi pemimpin kepada orang-orang beriman. Dia datang bertemu dengan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu beberapa hari kemudian dan menyatakan bai'ahnya. Pernah suatu hari ketika mana Sayyidina Umar datang menziarahi Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Lalu Sayyidina Ali memanggil anak-anaknya yang selain daripada Hasan dan Husain. Lalu dia memanggil salah seorang daripadanya Umar. Lalu Umar menyatakan ya, kerana dia menyangka bahawa Sayyidina Ali memanggilnya. Lalu datanglah anak Sayyidina Ali yang masih kecil. Lalu dia kata innahu Umar, ini adalah Umar, nama dia juga Umar. Lalu dia kata, wahai Ali, siapakah lagi nama anakmu? Lalu disebut Abu Bakar wa Uthman. Anak aku Abu Bakar dan Uthman. Maka tidak benar dan tidak betul apabila mengatakan bahawa Sayyidina Ali membenci kepada Abu Bakar, Umar dan Uthman. Tidak betul. Itu adalah propaganda yang dinyatakan oleh golongan Syiah. Bahkan di antara perkara yang orang tidak mengetahui, salah seorang daripada anak perempuan kepada Sayyidina Ali adalah isteri kepada Umar radhiyallahu anhu. Bagaimana jika sekiranya dia membenci Umar kalau dia membenarkan anak perempuannya berkahwin dengan Umar? Ini adalah pembohongan golongan Syiah. Yang semata-mata mereka itulah yang mahu berkuasa. Lalu mereka menunding jari kepada Sayyidina Ali. Bahkan golongan inilah yang menjadi golongan yang memecah belahkan masyarakat kemudiannya. Dan terkeluar daripada golongan ini kemudiannya golongan yang lain yang dinamakan Khawarij. InsyaAllah kalau ada waktu dan masa yang lain kita akan berbincang dan bercakap pula berkaitan dengan perkara tersebut. Saya rasa sekadar inilah untuk pada malam ini, yang mudah-mudahan apa yang kita dengar, apa yang kita dapat daripada peristiwa kewafatan Rasulullah menjadikan kekuatan yang baru kepada kita untuk kita meneruskan apa yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa sayajzillahu syakirin, dan Allah tetap memberi balasan yang baik kepada orang yang tetap bersyukur, yakni orang yang terus-menerus berada di atas agama Nabi dan memperjuangkan agama Nabi dan berjihad bersama dengan golongan-golongan yang menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum. Aqulu qawli hadza, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Takbir.